Baik, Zul Hijaz, Ustaz, sekarang ni ada orang Islam yang murtad, ya, dan bangga je cerita tentang agama barunya. Apa tindakan orang-orang ulama terhadap perkara ini? Orang yang murtad tu pun dah lari mereka. Kita nak buat apa? Kita dah jawab. Nak ambil tindakan tak boleh, dia lari mereka. Daripada mereka dia buat video YouTube, dia sebarkan pada kita pula. Inilah penyakit dia. Sekarang yang kita boleh buat dulu, fa'arid an zikri rabbina. Okay, fa'arid an zikrina. Tinggalkan mereka ni. Jangan peduli mereka ni. Kalau kita layan, kita sakit hati. Kita tunjuk pada orang promosi untuk dia pula. Silat-silat hari bulan, kita pula terikut pada dia pula. Orang ni kata Allah dalam Quran ni, tinggalkan dia. Jangan kisah dengan dia. Dia tak nak Islam, lantak ke dia. Ya, dia cerdik. Bila dia murtad, dia lari luar negeri, kita tak boleh buat tindakan apa. Ya, kalau duduk di Malaysia macam-macam benda kita boleh buat tindakan, boleh didakwa dan sebagainya sebab keluar daripada Islam. Inilah tuan-tuan dasar pengecut. Ya, melalak dalam YouTube, bila cakap seorang-seorang dia tanya dia tak faham, dia tanya dia tak faham, masuk agama lain. Ini pun penyakit juga. Dia kita dah jawab, ulama-ulama kita pun dah jawab. Tapi itulah yang berlaku, dia apa kita boleh buat tuan-tuan. Baik, Assalamualaikum Kak Dalil. Ustaz dah sihat, seronok dengar suara Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Kemudian semoga Allah lindungi kita semua. Mama Yusri, Fauziah is watching. Baik, kemudian Anwar Sidik, apa pandangan Ustaz sekiranya bos di office terang-terang sindir aib staf di hadapan staf yang lain? Apa pandangan Ustaz? Kita ada office, bos staf masuk bilik, bos kan cantik. Kita ada bilik, ada aircon, ada sofa lagi bilik bos kak. Tak boleh cakap slow talk ke? Janganlah ya, sebab kita ni tak ada staff, kita pun tak jadi bos. Seronok ke jadi bos orang-seorang, tak ada staff? Tak seronok kan? Kalau gitu kita perlukan staff. Ya, mungkin dia ada kesalahan, dia ada kesilapan, tapi kita tunjuk, kita ajar, jangan sampai dia rendah diri di hadapan yang lain. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, benda yang boleh merosakkan amalan kita ialah wazalimu la yantahi, orang yang melakukan kezaliman dan tidak menghentikan kezaliman dia. Yang inilah yang merosakkan amalan kita. Yang inilah yang boleh merosakkan perbuatan-perbuatan amalan yang baik yang telah kita buat. Saya sebagai seorang suami buat zalim pada isteri, amalan rosak. Jaga. Okey, kadang-kadang kita ni yang jadi ketua di pejabat, kita buat tindakan yang zalim, tak adil kepada sama-sama staf. Tambah sekarang ni musim cuti ni, orang suruh cuti tapi ada staf yang kena kerja. Kalau staf yang kena kerja, bagilah adil pada yang lain. Jangan seorang yang disuruh sana, suruh sini, yang lain tak buat kerja. Tak naklah macam tu. Buatlah penggiliran kerja yang betul. Buatlah penggiliran sistem kerja yang betul. Janganlah kita menekan orang, tambah-tambah orang yang kita tekan tu pula mungkin tak kahwin lagi. Engkau lah, engkau tak ada suami, anak pun tak ada, engkau lah buat. Kita orang ni anak ada, suami ada, isteri ada, payah. Nampak? Habis tu, dia tak ada mak dia. Dia tak ada bapak dia. Dia pun ada tanggungjawab. Mungkin dia tak ada anak. Mungkin dia tak ada suami. Mungkin dia tak ada isteri. Tetapi dia juga manusia. Berikan keadilan kepada mereka. Sebab orang yang melakukan kezaliman ni tuan-tuan, Allah tak berkat hidup dia. Pekerjaan dia tidak berkat dan merosakkan amalan-amalan dia. Begitulah juga abang-abang, akak-akak semua yang mana berhutang, tolonglah bayar. Janganlah tak dibayarnya hutang, kita buat zalim kepada orang. Salam Ustaz, boleh tak saya buat akad nikah macam nikah gantung? Saya risau sebab teman saya duduk di rumah saya selama teman saya duduk di rumah saya selama 2 minggu lebih di hari PKP ni. Boleh tak kami buat akad dulu untuk elak fitnah? Ya, dari Sarawak. Boleh ha? Pergi jumpa naib qadhi, pergi nikah. Ada saksi semua, ada wali semua, akad nikah jalan. Tak payah kat kenuri pun tak apa Kak Syamilah. Yang penting kahwin je.
Tu kena faham betul-betul tu. Nikah gantung, tak nikah gantung, tak ada nikah gantung ni. Nikah je lah. Cuma orang Melayu kita bila sebut nikah gantung, bagi nikah dulu, kenduri kemudian. Kan itu nama nikah gantung. Nikah je lah tuan-tuan. Tak adalah yang dikatakan apa nama nikah gantung. Cuma nikah, cuma bahasa kita saja yang meletakkan nikah gantung. Saya Mustafa dari Batu Pahat. Soalan, jika orang kita berhutang sudah meninggal dunia, apa perlu kita buat? Orang yang kita berhutang, kalau gitu jumpa waris dia, pergi bayar kat waris dia. Dia ada waris lagi tu. Yang ketiga, saya Firdaus, saya nak tanya, apakah boleh kita menikah dengan wanita yang sudah mengandung 2-3 bulan dan anak kita itu kita nak binti dengan suami tersebut, minta pencerahan. Jadi saya nak tanyalah, perempuan tu dah kahwin ke belum? Perempuan tu janda ke? Ataupun dia belum kahwin dan dia mengandung tanpa nikah? Jadi kalau perempuan tu isteri orang, kemudian bercerai dan dia mengandung, maknanya bukan suami dia tu. Sebab itu kena sahkan betul. Tengok dulu tu, kalau dia janda lah, dia bercerai. Sebab tu kita ada 3 kali suci, nak tengok betul-betul mengandung ke tidak. Jadi jawab tu dulu, dia ni anak dara, dia orang baru bercerai ke apa ke? Kena bagi soalan lengkap ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ros. Anak saya baru meninggal 15 bulan 2. Umur 19. Saya dah redha dan tahu semua di muka bumi ini milik Allah. Tapi saya selalu menangis dan sedih bila teringat anak saya. Adakah saya berdosa Ustaz? Saya nak redha dengan Allah Ustaz. Tak payahlah nangis dah, udahlah. Kalau kau rasa nak menangis lagi, adakah dengan tangisan tu dia tenang dalam kubur? Itu soalan dia. Adakah akak duk menangis, duk meratap kematian tu, adakah dia dengan dia? Buat wakaf atas nama dia, baca Quran hadiah pada dia, itu lagi bermanfaat. Okey, akak buat amalan akak, mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga dengan dia. Dia baru 19 tahun. Apa dosa budak 19 tahun? Tak banyak lagi kak oi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia, mudah-mudahan tempatnya dalam syurga. Bukan pandang baik tu, insya-Allah akak jadi tenang. Salam Ustaz, saya nak tahu tentang zakat. Satu, zakat pendapatan. Macam mana kiraannya puasa ganti yang perlu dibayar fidyah? Fidyah tu bayar sama hari dengan ganti puasa atau boleh buat asing-asing? Baik. Yang tentang zakat pendapatan itu, silalah rujuk kepada portal zakat di negeri masing-masing. Di situ ada kiraan yang lengkap. Abang masuk je dia dah boleh kira dah. Buka aja Facebook, portal zakat di negeri abang, insya-Allah dia akan tolong kirakan untuk pendapatan zakat abang. Dan yang keduanya tadi soalan dia puasa ganti. Ya, puasa ganti yang perlu bayar fidyah. Okey, kadang-kadang kita dah melampaui puasa tahun depan. Puasa yang tahun lepas pun kita belum ganti, kemudian dah masuk Ramadan yang baru ni pun belum ganti lagi, yang tu kena bayar fidyah lah. Jadi dah habis Ramadan, bayarlah, qada lah puasa, qada lah, lepas habis qada bayarlah fidyah. Bukan maknanya hari ni qada, hari ni juga bayar fidyah. Boleh juga buat serentak, boleh hari ni puasa qada, hari ni pergi bagi bayar fidyah, boleh. Tapi buat puasa dulu, kemudian dah habis puasa, besok lusa pergi bayar fidyah pun boleh. Dah kira semua 20 hari puasa qada. Bila 20 hari puasa qada, misalnya 20 fidyah juga, 20 cupak juga, pergilah bayar. Ya, makanya serentak, tak semestinya begitu. Tapi boleh kalau nak buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada sikit lagi. Terima kasih pada tuan-tuan yang bersama dengan saya daripada awal program kita ni sampailah. Ustaz, kalau kita nak belajar tapi tak ada cikgu, macam mana kalau salah ke, tak tepat ke? Kau nak belajar Quran ni, jadi nak belajar Quran, carilah guru. Saya rasa guru ni bukannya ustaz-ustazah, mak kita boleh jadi guru kita, kadang-kadang anak kita boleh jadi guru kita. Yang penting kita belajar. Ya, saya rasa kaedah pengajian baik Iqra, baik Baghdadi, Qiraati dan sebagainya dah terlalu banyak. Kita sendiri yang perlu usaha untuk mencarinya. Tapi kalau dah tak ada juga, macam mana Ustaz? Kalau tak ada, telefon saya.
Nanti saya beritahu macam mana. Baik. Kemudian Ustaz Syira Fika nampak macho lah, apa macho man ke kan.